Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita untuk topik yang baru. Dan cikgu berharapkan anda telah pun menyiapkan dokumentasi berkaitan dengan pembangunan atau cara menggunakan teknik pemikiran computational. Okey. Dan itu mungkin akan dianggap sebagai pentaksiran berasaskan sekolah bagi PT3. Okey, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan bagi topik yang baru, iaitu tajuknya ialah kriptografi. Seperti biasa, anda perlu buka grup Telegram untuk ASK tingkatan 3 dan anda akan klik pada pautan Padlet. Jika anda ada buku teks, anda buka buku teks. Jika tidak ada, anda boleh download buku teks. Jika anda ada masalah kekangan internet, anda boleh lihat video ini. Anda boleh buka Padlet. Okey, sila buka pada pautan Padlet tersebut dan dia akan membawa anda kepada Padlet ASK. Anda pergi kepada tingkatan 3 bab 2 perwakilan data. Okey, dan anda boleh lihat kepada slide PowerPoint yang disediakan. Slide PowerPoint. Anda boleh klik pada PowerPoint tersebut dan kita akan membawa anda kepada kriptografi dalam keselamatan data. So, dalam kriptografi, okey, apakah itu kriptografi? Kriptografi berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri daripada dua suku kata, iaitu kriptos dan grafin. So, kriptos bermaksud sembunyi, manakala grafin bermaksud untuk tulis. Oleh itu, kriptografi boleh dihuraikan sebagai kajian tentang teknik kerahsiaan atau dikenali sebagai keselamatan komunikasi. So, pada zaman moden pada hari ini, kita sangat bergantung kepada sistem pengkomputeran digital. So, situasi ini telah menyebabkan kebanyakan maklumat penting atau sulit individu, masyarakat dan negara disimpan dalam bentuk digital yang boleh diakses melalui laman sesawang. So, kalau dalam kes sekarang ini ada banyak kes anonymous yang menggodam, okey, laman web kerajaan yang mencuri ataupun mengambil data-data yang dalam bentuk kerahsiaan yang tinggi untuk dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi pada zaman ini amat penting kita menggunakan kriptografi, terutamanya dalam melibatkan tahap kerahsiaan yang tinggi. So, apakah kepentingan kriptografi ini, keselamatan ini? Pertamanya dari segi kerahsiaan. Okey, ada maksudnya mesej-mesej yang kita hanya sampaikan kepada individu-individu, contohnya daripada pihak kerajaan Malaysia kepada kerajaan China ataupun kerajaan di negara luar, memerlukan tahap kerahsiaan yang tinggi, jadi memerlukan kriptografi. Maksudnya kedua-dua pihak, penerima dan penghantar, tidak akan menafikan tentang data mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut. Maksudnya kedua-dua pihak mengiyakanlah bahawa mereka menghantar dan pihak yang lain menerima data tersebut. Okay, ini lebih pentinglah apa kepentingan tadi. Dia merujuk kepada kerahsiaan, merujuk kepada kesulitan suatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui pihak lain. Pengesahan pula berkaitan dengan pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam satu komunikasi. Okay, maklumat atau data yang diterima perlu dikenalpasti agar maklumat dihantar oleh pihak yang disahkan sahaja. Contohnya nama pengguna, kata laluan bagi perbankan internet hanya boleh akses oleh pengguna yang sah sahaja. Integriti ialah perkhidmatan keselamatan yang digubal yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Contohnya transaksi perbankan dalam talian menggunakan kriptografi bagi mengelakkan pihak lain melakukan perubahan sebarang maklumat dalam transaksi seperti jumlah wang, nombor akaun dan sebagainya. Okey. So, untuk aktiviti yang pertama, untuk tahap prestasi 1, anda akan menerangkan maksud kriptografi dalam pengkomputeran. Dan yang kedua, terangkan kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran. Jadi anda boleh gunakan slide ini ataupun dalam buku teks anda. Okey, apakah dia kepentingannya, kerahsiaan, dan anda huraikan sikit apa dia kerahsiaan, apa itu pengesahan, dan apa integriti. Okey, dan juga tiada sangkalan. So, ada 4 kepentingan kriptografi dalam pengkomputeran yang anda perlu jawab di sini. Okey, anda akan jawab dalam Google Form. Okey, seterusnya 2.1.2 proses cipher. Okey.
So di sini dalam kriptografi, pasangan algoritma digunakan untuk melakukan penyulitan dan nyah-nyah sulit. Pasangan algoritma ini dikenali sebagai algoritma kriptografi atau cipher. Sesuatu teks biasanya plain text, okey, akan melalui proses penyulitan, encryption, okey, di sini yang menyebabkan data berubah menjadi bentuk yang tidak difahami. Okey, bentuk yang tidak bermakna atau tidak difahami, iaitu teks cipher, cipher text. Sebelum dihantar kepada penerima, hanya penerima yang berhak sahaja dapat melakukan proses nyah sulit, iaitu menukarkan kembali teks menjadi teks biasa. Okey, jadi setiap proses penyulitan dan proses nyah sulit dapat dilengkapi dengan menggunakan kunci, key, yang hanya diketahui oleh penghantar dan penerima sahaja. Teks cipher tidak boleh dinyahsulitkan oleh pihak lain yang tidak berhak tanpa kunci tersebut. Jadi ini adalah proses encryption, di mana kita akan cuba dalam bahasa Melayu ni apa ya? Sulitkan, okey, supaya tidak boleh dibaca oleh pihak lain, dan apabila sampai kepada pihak pengguna tersebut akan melakukan decryption, iaitu nyah sulit supaya kod yang tidak bermakna tadi boleh menjadi teks yang bermakna dan boleh dibaca. Contohnya seperti kod password perbankan internet sebagainya. Apabila sampai kepada kita, barulah kita boleh baca melalui kunci yang diberikan. Okey, cipher kunci simetri. Okey, termasuk cipher, semua cipher klasik menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan atau simbol. Maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baru. Okey, macam internet Maybank to you lah. Okey, kita boleh menjana password yang baru jika kita rasa akaun internet kita dalam keadaan yang bahaya, bagi kita boleh tukar password yang baru. Okey, cipher kunci tidak simetri digunakan dalam cipher moden, kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Melibatkan dua kunci, iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Kunci awam boleh digunakan oleh siapa sahaja untuk penyulitan. Kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Nyah sulit memerlukan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian. Kita akan lihat nantilah. Ini adalah perbandingan antara cipher kunci simetri dan cipher kunci tidak simetri. Okey, kita lihat satu demi satu. Proses cipher. Penyulitan adalah satu proses penukaran teks biasa kepada teks cipher, iaitu teks dalam bentuk yang tidak bermakna apabila dibaca. Contohnya, selamat datang. Apabila menggunakan dengan satu teknik cipher, iaitu teknik untuk menyulitkan teks tersebut, maka dia akan jadi terbalik. Contohnya lah, ada banyak kaedah lain lah. Contoh dalam kes ini, tulisan itu diterbalikkan. Okey, tulisan itu diterbalikkan, maka dia akan menjadi beginilah, tapi masih boleh dibaca lagi. Ini adalah teknik penyulitan yang paling ringkas, paling mudah. So, langkah-langkah dia ialah pengirim menghantar mesej kepada penerima, teks biasa. Mesej akan disulitkan menggunakan satu kunci algoritma penyulitan. Teks cipher atau itu teks yang tidak bermakna akan terhasil. Okey, ini proses penyulitan. Proses yang berikutnya apabila sampai pada pengguna ialah proses nyah sulit. Itu proses untuk mengembalikan teks cipher menjadi teks biasa yang dapat dibaca dan mempunyai maksud. Okey, contohnya selamat datang dalam keadaan terbalik, mirror image. Menggunakan kunci algoritma nyah sulit, maka dia akan jadi semula teks yang boleh dibaca, itu selamat datang. Okey, so langkah-langkah ni teks cipher yang telah disulitkan akan dijah sulitkan menggunakan satu kunci dan algoritma nyah sulit. Teks cipher akan menjadi teks biasa, penerima akan menerima teks biasa yang dapat dibaca. So, ini adalah proses penyulitan dan proses nyah sulit. Jadi, dalam aktiviti yang seterusnya untuk tahap prestasi yang kedua, anda perlu menunjukkan langkah demi langkah proses cipher yang melibatkan penyulitan dan nyah sulit. Jadi, anda hanya salin baliklah yang langkah-langkah ini dalam Google Form untuk aktiviti 2.2. Okay, teruskan kepada 2.1.3 kerana anda mungkin hari ini kita akan selesaikan hingga 2.1.3. So, Julius Caesar telah memperkenalkan satu kaedah sekitar 100 tahun sebelum Masihi. Cipher yang dicipta oleh Julius Caesar ia bertujuan untuk menghantar mesej dan pesanan kepada semua pegawai-pegawainya dengan menggunakan huruf ketiga daripada huruf Roman yang asal. Selain itu, kod Morse juga dibangunkan sebagai suatu cipher. Kod Morse menggunakan telegraf
telegraf untuk menghantar pesanan semasa peperangan. Sebuah mesin dikenali sebagai Enigma, iaitu mesin yang menggunakan sistem sifar dan kunci yang sangat kompleks telah digunakan semasa Perang Dunia Kedua. Contohnya dalam peperangan, pihak pegawai-pegawai atasan menghantar mesej secara menggunakan kod sifar kepada tentera-tenteranya supaya mendapat kod tersebut tidak dapat disulitkan oleh pihak lawan, pihak musuh, untuk keselamatan. Maka mereka membangunkan satu mesin atau typewriter untuk menghasilkan kod-kod tersebut. So, ada beberapa kaedah sifar yang kita akan pelajari semasa tingkatan 3 ini, iaitu reverse cipher, substitution cipher, transposition cipher. So, ada 3 kaedah. Dan substitution cipher akan ada 2 kaedah yang berbeza, iaitu Caesar cipher dan Pitman cipher. Nama-nama ni anda kena ingatlah, kerana akan ditanya dalam peperiksaan. Kita pergi satu-satu dahulu. Reverse cipher. So, reverse ni maksudnya terbalik. Mudah sahaja. Kalau ada beberapa jenis reverse cipher ni pula, ada banyak pula anak-anak dia. Yang pertama, songsangan dilakukan berdasarkan abjad A to Z. Contohnya, mesej sulit anda. Jadi kita akan buat satu jadual table begini. Kita tulis mula A sehingga Z, dan kita terbalikkan. Baris yang kedua kita terbalikkan Z, Y, X, V, U, T sehinggalah A. Jadi padanannya di sini, apabila kita menuliskan huruf M dekat sini, bila kita terbalikkan melihat kepada jadual ini, M bila terbalikkan dia akan jadi N. Pada baris kedua, jadi kita tulis N dekat sini. E, kita lihat E pada baris yang pertama, apabila abjad diterbalikkan, E akan merujuk kepada huruf V. V di sini. Dan seterusnya. Jadi apabila disulitkan, dia akan menjadi teks cipher yang tidak bermakna seperti di sebelah kanan ini. Ada kaedah yang kedua, iaitu songsangan dilakukan berdasarkan perkataan. Contohnya, mesej dituliskan dengan menggunakan abjad yang telah disongsangkan. Contohnya, mesej. Mesej diterbalikkan jadi Jason. Sulit diterbalikkan jadi Tilus. Anda diterbalikkan jadi Adna. Yang ini nampak macam mudah diteka lah berbanding yang kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang kedua, songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej tersebut. Maksudnya mesej sulit anda diterbalikkan jadi Adna Tilus Jason. Jadi ada beberapa kaedah lah yang digunakan, sama ada abjad, songsangan perkataan atau songsangan keseluruhan mesej. Jadi kita pergi kepada aktiviti kita pada hari ini yang terakhir, iaitu menghasil dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah reverse cipher. Teliti mesej berikut. Juara ialah kumpulan Zamrud. Anda diminta untuk menyulitkan mesej tersebut dengan menggunakan ketiga-tiga jenis reverse cipher. Yang ini mudah sahaja. Anda perlu jawab di dalam Google Form. Dan soalan yang seterusnya, decryptkan mesej ini. Yang ini susah sikit. TVN YRIZ MDZ SZIR RMR. Apakah dia? Kemungkinan dia menggunakan jenis reverse cipher yang pertama. Kemungkinan lah. Contohnya T. Kita akan lihat. Kalau T, kita akan lihat sebentar lagi dalam jawapan Google Form. Seterusnya kita akan belajar untuk cipher yang seterusnya, iaitu substitution cipher. Dalam substitution cipher, kita ada Caesar cipher dan Pitman cipher. So, Caesar cipher dahulu ialah satu kaedah cipher yang paling awal digunakan oleh manusia untuk menyulitkan mesej. Caesar cipher juga disebut shift cipher. Cipher anjakan. Penyulitan teks biasa plain text dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad lain dalam susunan abjad itu dengan menanjakkan abjad dalam susunan abjad. Tak faham Tak apa, kita lihat contoh nanti. So, bilangan anjakan ini dikenali sebagai kunci. Ini ada kunci tadi tak ada kunci. Ini ada kunci dan boleh diwakili dengan sebarang simbol. Contohnya K bersamaan dengan 5. Maksudnya K kunci adalah 5, bermaksud anjakan sebanyak 5 ke tempat ke kanan dilakukan pada senarai abjad. Contoh seperti di bawah. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apabila menggunakan kunci 5, maka
huruf A itu dan abjad A itu akan dianjak ke kanan sebanyak 5 tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Bila dianjakkan, maka A akan bermula di situ. A, B, C, D. Okey, dan di tempat yang kosong tadi akan diisi dengan abjad yang telah dianjakkan tadilah. V, W, X, Y, Z. Okey. So ini adalah menggunakan kunci 5. 5 anjakan ke kanan. Okay, sebagai contoh, Amir menerima satu mesej berikut. Dia diberitahu bahawa kaedah sifar yang digunakan ialah scissor sifar dan kuncinya adalah 3. Maksudnya 3 adalah anjakan ke kanan sebanyak 3. Okey, abjad dalam teks biasa A, B, C sehingga Z. Apabila dianjakkan sebanyak 3, A akan lompat sebanyak 3 petak ke sebelah kanan. 1, 2, 3. A akan bermula di situ. Jadi 3 petak yang kosong di sebelah kiri itu akan diisi dengan abjad yang terakhir, iaitu X, Y dan Z. So ini adalah susunan dia. Dan ini adalah padanan dia lah. Ini abjad yang biasa. Setelah menggunakan teknik sifar, scissor sifar, ini adalah padanan abjad dia. Okey, contohnya di sini, jika kita nak decryptkan, kita nak nyah sulitkan teks ini, contohnya G. Okey, G bila disulitkan, G berada di bawah lah. Okey, bila dinyah sulitkan, kita lihat padanannya G. Padanan ni ialah J. Jadi J. R. Kita cari R dekat sini. R. Padanan dia ialah U. Di bawah ni telah ditunjukkan contoh dia. J. Padanan dia ialah M. M. Padanan dia ialah P. Dan X adalah padanan dia ialah A. Jadi kita akan dapat perkataan yang boleh dibaca, iaitu jumpa. Dan seterusnya lah. Jumpa di kantin. Okey, itu untuk scissor sifar. Bagaimana pula dengan Pikpen sifar? So, untuk Pikpen sifar, okey, kita menggunakan rajah yang diberi dalam contoh ini, iaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Okey, ada beza di sini. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, kita lihat di sini. Bagaimanakah kita nak asingkan dia mengikut abjad? A, kalau kita lukiskan bentuk dia begini. Ada satu garisan sebelah kanan, ada satu garisan sebelah bawah. Jadi A diwakili oleh bentuk begini. L terbalik begini. Okey. B, ada garisan tegak sebelah kiri, ada garisan mendatar sebelah bawah, dan ada garisan tegak sebelah kanan. Jadi padanannya untuk abjad B bentuk U macam tu. C, ada garisan sebelah kiri tegak dan ada garisan sebelah bawah mendatar. Jadi apabila kita buat padanan dia bentuk huruf L begitu. Dan seterusnya lah. Begitu juga ni huruf J. J ada tambahan titik di situ, sebelah penjuru sebelah bawah, juru kanan sebelah bawah. Jadi kita lihat J. Okey, ada garisan bentuk L terbalik dan ada dot pada sebelah penjuru kanan sebelah bawah. Okey, S. S, lihat bentuk dia bentuk V. Jadi bila S dia bentuk V. Okey, kalau T dia bentuk begitu, dan kita akan bentuk anak panah begitu ke sebelah kanan. Okey, dan seterusnya. So ini padanannya. Akhirnya dia akan menghasilkan satu jadual seperti ini. Okey. Jadi kita lihat contoh. Berdasarkan jadual 2.2, mesej selamat pagi dapat disulitkan dengan menggunakan Pikpen sifar dengan mudah seperti dalam jadual 2.3. Okey, jadi S bentuk dia begini, betul ke tidak? Mana S? Ya, S begitu, bentuk anak panah ke bawah. E. E, kalau kita lihat dekat sini, mana E? E. E petak keseluruhan dia. E adalah kotak bentuk segi empat. Jadi itu adalah E. L, A, M, A, T dan P, A, G, I. Itulah bentuk dia. Jadi apa yang kita tulis mula dalam bentuk Pikpen sifar, kita hanya tuliskan yang bawah ni sajalah. Yang tidak boleh dibaca jika tidak diketahui kod Pikpen sifar yang digunakan. Okey, contoh yang seterusnya, nyah sulitkan menggunakan Pikpen sifar. Anda menerima teks sifar yang berikut, nyah sulitkan mesej ini. Okey, V. V kita dah tahu tadi, S. Okey, bentuk segi empat, E. Ni bentuk ni apa pula? Kita rujuk kepada ni. Dia adalah bentuk huruf abjad R. Jadi R.
Okey, dan seterusnya lah anda akan dapat perkataan seronok belajar. So ini lebih mudah juga. Tapi jika pengguna tahu kod tersebut, maka ia mudah dinyahsulitkan. Okey, jadi untuk soalan yang ketiga, iaitu aktiviti 2.3b, anda perlu menghasil dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah cipher dan Pitman cipher. Okey, so yang pertama, Caesar cipher, saya suka makan. Anda terjemahkan dia, anda sulitkan dia menggunakan kaedah Caesar cipher dengan kunci dia ialah 5. Okey, kunci dia 5. Dan soalan yang bawah tu, decryptkan mesej ini, dia tidak berikan kunci. Dia tidak berikan kunci. Jadi abaikan dahulu soalan ini. Pitman cipher anda boleh buat rumah buaya, encryptkan rumah buaya, dan decryptkan mesej di bawah ini juga decryptkan untuk soalan Pitman cipher. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.